Hari ini, sekali lagi kami telah melakukan pengembaraan ke destinasi sejauh 96 kilometer dari Bandaraya Kota Kinabalu melalui Pekan Kota Belud. Destinasi kami kali ini ialah melancong ke Kampung Melangkap yang terletak 31 kilometer dari Pekan Kota Belud. Memandangkan kami sampai di Kota Belud, azan sedang dikumandangkan, menunjukkan masuk waktu solat Zuhur, maka kami terus menunaikan kewajiban di Masjid Pekan Kota Belud. Selepas waktu asar, barulah kami bertolak menuju ke Kampung Melangkap. Melangkap adalah termasuk dalam kawasan Parlimen Kota Belud dan Dewan Undangan Negeri Kadamaian dengan kedudukan dalam persekitaran hutan simpan Sungai Wariu, kelas 1 yang telah diwaktakan pada 8 Disember 2016 melalui Warta GN 132016 dengan keluasan 247 hektar dengan anggaran jumlah penduduk sebanyak 3,000 orang yang majoritinya beragama Kristian. Nama Kampung Melangkap telah diambil berdasarkan nama satu tempat yang dipanggil orang kampung sebagai Miniangkap dalam bahasa dusun yang bererti bertindih atau berlapis. Melangkap memang terkenal dengan keindahan semula jadinya yang berlatarkan sebuah gunung Kinabalu adalah dikeliling 4 bukit iaitu Nabalu, Nopunggo, Nungko dan Morun. Mengikut rekod protokol komuniti Melangkap bertarikh 6 September 2014, pewujudan penduduk Melangkap ini adalah hasil penghijrahan komuniti dari kawasan Sarayo, iaitu dari daerah Ranau, Pekan Nabalu dan persekitarannya. Berdasarkan aktiviti pemetaan komuniti, Kampung Melangkap adalah terdiri daripada 5 buah kampung, iaitu Kampung Melangkap Nuriong, Kampung Melangkap Baru, Kampung Melangkap Kapal, Kampung Melangkap Tomis, dan Kampung Melangkap Tiong. Di antara banyak-banyak kampung ini, Melangkap Tiong ini yang agak famous sedikit. Sebab dia telah dijadikan sebagai tourism kan, tempat pelancongan. Sebab di sini ada tagal ikan jinak. Satu. Keduanya di sini di antara Melangkap ini kan paling banyak, kalau tidak silap saya, homestay saja. Lebih 20 buah penguasa homestay. Untuk melaksanakan misi percutian kami pada kali ini, kami telah memilih Kampung Melangkap Tiong. Setelah kami berada di Kampung Melangkap Tiong, kami difahamkan Melangkap Tiong mempunyai lebih kurang 700 orang penduduk dengan anggaran purata pendapatan ketua keluarga adalah antara RM3,000 sehingga RM5,000 sebulan dengan aktiviti utama sosioekonominya adalah berasaskan pertanian. Jumlah penduduk di Kampung Melangkap Tiong ini dianggarkan dalam 700 lebih dan mungkin pendapatan itu purata pendapatan mereka dalam 3,000 ke 5,000 sebulan. Namun yang istimewanya ialah Melangkap Tiong adalah sebuah perkampungan desa yang agak unik pada pasca kemajuan ini kerana kampung ini bukan sahaja kampung ini mempunyai banyak tempat-tempat menarik yang boleh dilawati oleh pelancong, tetapi kampung ini yang diduduki oleh kaum dusun masih lagi mengamalkan beberapa tradisi lama iaitu bergotong royong, terutama ketika Popok Osus Dutagung atau tindakan memukul gong tanpa henti yang bertujuan meredah suatu perkara yang dipercayai membahayakan, mengemuh atau proses pembukaan tanah untuk tanaman padi, majlis perkahwinan dan sebagainya. Masih juga mengekalkan tradisi itu, contohnya kalau gotong royong macam majelis-majelis perkawinan, itulah yang sentiasa terpelihara. Maka tidak hairanlah apa juga aktiviti di kampung hendaklah didasari dengan falsafah
yang berteraskan kesepakatan komuniti, pengetahuan dan amalan tradisi. Antara usaha penduduk melangkap yang berasaskan komuniti ialah Eko Pelancongan, pusat permainan jinak ikan yang telah diusahakan semenjak 12 tahun yang lalu. Setiap pelancong yang ingin bermain dengan ikan jinak ini akan dikenakan bayar sebanyak RM3 bagi orang dewasa, manakala anak akan dikenakan RM1 seorang. Bayaran ini adalah termasuk mandi manda dan makanan ikan. Nah, itu dapat di peloncongan hati nggak berasaskan komuniti. Nah, jadi untuk cara penjagaan pada nggak mogi sesawali lah kata timpo hom araw nagumanti. Dapat ika peloncongan hati produk utama dapat hati sada. Ika mendat dusun apa ngapait kah? Terus kenapa Malayu ikan kelah? Ini adalah suatu pemandangan menjelang senja di satu sudut Kampung Melangkap Tiong. Pencaran sinaran petangnya bagaikan tiada kata secantik bahasa. Selunak bicara para pujangga amat indah sekali sebagai lambang kebesaran Ilahi, pencipta sekalian alam. Pada hari kedua, kami berada di Kampung Melangkap untuk bereksplorasi di Sungai Panataran untuk melihat air yang mengalir jernih dari luncuran kaki Gunung Kinabalu. Airnya sangat jernih sekali sehingga jelas kelihatan ikan-ikan yang beraksi dengan formasi renangnya yang pelbagai menguja pandangan mata. Jernihnya air sehingga mendasari dasar sungai dan celah batu-batunya. Kerana hari ini agak melap untuk menandakan tidak lama lagi hujan akan turun, maka kami membatalkan hasrat untuk mandi manda di Sungai Panataran yang jernih lagi sejuk itu. Walau bagaimanapun, kami sempat mengabadikan kenangan dengan pengambilan gambar-gambar ketika berada di Sungai Panataran, Kampung Melangkap sebagai memori kenangan manis bersama si jantung hati, belahan jiwa apabila balik ke Kota Kinabalu. Walaupun keberadaan kami di Melangkap sudah menjelang senja, kami tidak berasa gelisah kerana kami boleh menginap di rumah inap yang banyak disediakan di kawasan ini. Pada hari itu, kami menginap di rumah inap kepunyaan Encik Muhammad Zaini dan Puan Laini Wong, antara pengusaha rumah inap yang berjaya di Kampung Melangkap Tiong. Kepada mereka yang berhasrat bercuti bersama keluarga dan memerlukan rumah inap di Kampung Melangkap, bolehlah menghubungi Puan Laini Wong di telefon 012 823 6614. InsyaAllah siapa yang datanglah ke Laini Homestay. InsyaAllah kita akan memberikan layanan yang istimewa lah. Apa-apa pun boleh berhubung dengan boleh Google Laini Homestay untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi tentang Laini Homestay.